kepada penganjur dan seterusnya kepada semua hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat yang saya kasih sekalian. Topik yang kita bincang pada malam ini ialah berkenaan dengan media sosial, wadah dakwah ataupun sarang fitnah. Kalau kita melihat kedudukan media sosial pada hari ini, dia adalah merupakan satu alat ataupun satu medium yang sangat berpengaruh. Kalau kita lihat pada angkanya, 500 juta penduduk bumi ini menjadi pengguna Facebook di seluruh dunia. Kalau Twitter 100 juta, mungkin lebih. Kalau dalam negara kita pada hari ini, masyarakat Malaysia 12 juta orang ada akaun Facebook. Maknanya dia satu alat ataupun satu medium yang sangat berpengaruh. Maka untuk kita menjawab sama ada dia merupakan wadah dakwah ataupun sarang fitnah, maka dia kembali kepada pengguna. Yang mana kepenggunaan media sosial ini boleh sama ada dakwah ataupun fitnah. Menjadi wadah dakwah, platform dakwah ataupun menjadi sarang fitnah. Kalau untuk jadi platform dakwah, kita boleh berperanan untuk menjadikan media sosial ini menyampaikan risalah Islam. Walaupun sedikit. Ballighu anni walau ayah. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Maknanya walaupun sedikit, tetapi menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah, maka itu sudah termasuk dalam kategori dakwah. Kalau nak dijadikan fitnah pun boleh, bergantung kepada pengguna. Dan kita tahu kalau fitnah sudah tentulah kita akan berhadapan dengan kemurkaan ataupun ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah itu dalam bentuk penyebaran melalui pelbagai kaedah termasuk media sosial. Allah sebut dalam Al-Quranil Karim, antaranya dalam firman Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang suka bahawa ia menyebarkan perkara-perkara keji, pembohongan, fitnah dan sebagainya di kalangan orang-orang yang beriman, dalam kelompok orang-orang yang beriman, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Apa yang Allah sebut dalam ayat yang saya baca tadi jelas menunjukkan kepada kita bagaimana ada dua situasi terpulang kepada kita. Masing-masing ada akibat dia. Masing-masing ada dia punya pulangan dia. Kalau dakwah, sebagaimana yang disebut dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, fa wallahi la an yuhda bika rajulun wahid khairul laka min humrin na'am. Kata Nabi SAW, maka demi Allah, li an yuhda bika rajulun wahid, jika sekiranya dengan sebab usaha kita, dengan sebab dakwah kita, seorang dapat hidayah, seorang lelaki ataupun seorang manusia mendapat hidayah dengan sebab usaha daripada kita,
Maka itu kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Lebih baik daripada seekor unta merah. Unta merah ni maknanya gambaran kepada kemewahan dunia ataupun imbuhan dunia yang sangat mahal harganya. Seorang yang dapat petunjuk, yang dapat hidayah, dia kembali kepada Allah, dia bertaubat, dia melakukan amal kebajikan kerana dakwah yang kita sampaikan, maka itu lebih baik daripada seekor unta merah. Tu kalau seorang. Bagaimana kalau menggunakan media sosial ini viral, maka ramai orang mengikut dan juga mendapat petunjuk daripada Allah dengan sebab dakwah yang kita sampaikan. Maka kita boleh bayang, kita boleh andaikan bagaimana kesan dan akibat ataupun pulangan yang diperolehi. Sama juga dengan perkara-perkara yang mungkar ataupun fitnah pun sama, dia tetap mempunyai pulangan yang tertentu. Dan tentunya pulangan di sini ialah dalam bentuk murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sabda Nabi, wa ammar rajulu allazi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu wa mankhidhuhu ila qafahu wa mankhidhuhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yaghdu min baytihi fayakdhibul kadhbah tablughul afaq. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahih dia. Maksudnya, seseorang yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi gambarkan ada seseorang yang diseksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan cangkuk daripada arah pipi sampai tembus daripada arah belakang. Masuk ke pipi ni, dia tembus ke belakang. Kemudian dia cangkuk daripada hidung, tembus sampai ke belakang. Daripada mata, tembus ke belakang. Pipi, hidung, mata, semua tembus daripada belakang. Kenapa dahsyat dan teruknya azab seorang ni? Kata Nabi SAW, fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdhibul kadhbah tablughul afaq. Kerana orang ini pagi-pagi hari lagi bangun tidur tu, maknanya keluar saja rumah, start daripada rumah dia keluar rumah, dia terus menyebarkan pembohongan, menyebarkan fitnah. Tablughul afaq, sehingga sekira-kira fitnah yang dia sebar itu melata sampai ke segenap pelusuk, sampai ke segenap ufuk, sampai ke segenap penjuru dunia. Tablughul afaq, fitnah yang dia sebar. Kerja dia sebar fitnah. Keluar saja rumah, pagi-pagi hari lagi sebar fitnah. Mungkin hari ni tak perlu keluar rumah, duduk dalam rumah je, celak mata, sebar fitnah. Dengan menggunakan kuasa viral yang ada pada hari ini, dia boleh tablughul afaq. Fitnah itu sampai ke seluruh ufuk, seluruh penjuru alam. Maka akibatnya dia azab oleh Allah dengan cangkuk yang begitu dahsyat. Daripada pipi tembus ke belakang, daripada hidung tembus ke belakang, daripada mata tembus ke belakang. Saya tak nak bayang macam mana azab dan dahsyatnya penyaksaan seperti itu.